Tengok makcik-makcik ni sampai beli penyapu nak bersihkan bilik. Assalamualaikum makcik. Ha. Saya banci. Nampaknya wakaf. Wakaf terus saya nanti bila nak balik jangan bawa balik pula. Okey, ni nak masuk YouTube minta kebenaran InsyaAllah. InsyaAllah saya banci YouTube Kota Mekah. Kita tengok ini adalah bangunan tadi itu Abrah Janaria. Untuk pengetahuan semua, sila jemaah berhati-hati jangan lalu depan ni. Jangan sesekali melintas jalan ni sebab terlampau bahaya kerana kereta laju-laju kat sini dan kita tak ada laluan. Dia divider dia agak tinggi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, what's up guys? Welcome back to Bang Cik Live. Okay, pagi ni Bang Cik ni di waktu pagi lah di Arab Saudi, di Kota Mekah, di waktu pagi. Bang Cik saja je nak bawa anda semua sahabat-sahabat Bang Cik, subscriber Bang Cik, jalan-jalan di Kota Mekah. Kita akan lihat penginapan-penginapan yang digunakan oleh Muassasah Tabung Haji. Ini kita cerita untuk minggu pertama ni kita cerita pasal yang menggunakan perkhidmatan muassasah sahaja. Okay, ramai yang nak cerita Banci tolong review hotel ni, tolong review, rindu Banci. InsyaAllah untuk episod kali ini Banci akan bawakan yang digunakan. Okay, syukran. Assalamualaikum. Okay, pagi ni Banci beli kopi. Ni je tujuan sebenarnya, keluar pagi-pagi kita pergi beli kopi, kita cari breakfast, InsyaAllah. Okey, Banci nak letak kopi dulu. Kita akan berjumpa sebentar lagi, InsyaAllah. Zaz. Okey, beginilah keadaan perumahan Banci. Kawasan perumahan Banci ni sekarang berada di rumah baru. Kalau siapa-siapa dah ikut Banci, dulu Banci duduk dekat Awali, tapi sekarang Banci baru berpindah. Okey, Banci baru berpindah ke kawasan Batakuraish. Jangan tanyalah kenapa Banci berpindah. Dah 10 kali dah Banci duduk di Kota Mekah ni, memang suka main pindah-pindah. Okay, pagi-pagi ni tak adalah sesibuk mana. Sini kawasan perumahan yang dikatakan agak besar sebenarnya, Batakuraish, dan lebih hampir dekat dengan Kota Masjidil Haram, InsyaAllah. Dalam kira-kira 5 km sahaja. Tapi kalau kita nak pergi daripada Batakuraish ni, kalau kita nak pergi kawasan penempatan penempatan Haji Malaysia Muassasah, agak ke belakang sikit sebab tahun ni fokus utama di tabung haji adalah di kawasan satu kawasan Miswalah. Nanti kita tunjuk. Kita pergi yang pertama lah, hotel yang antara kedua terbesar lah bagi Banci penginapan Haji Malaysia, kedua terbesar. Dan lepas tu kita akan hujung sekali baru kita pergi ke Ibu Pejabat. Cuma kali ni Banci just nak layan view pukul sekarang ni jam 6 pagi di Kota Mekah. Merpati bukan hanya ada di kawasan Masjidil Haram saja, sebenarnya di seluruh sekitar bandar-bandar di Kota Mekah ada burung merpati. Jom enjoy. Ada juga sebenarnya penonton-penonton semua ataupun subscriber menanyakan kepada Banci, Kota Mekah ni bandar macam mana Banci? Sebenarnya Kota Mekah ni bandar kecil je. Dia taklah sebesar mana pun, tak jam kalau dibandingkan dengan Jeddah, Riyadh, mana-mana bandar lain bandar-bandar lain dia tak ada lah jam mana. Sebenarnya kalau jam teruk pun musim haji sahaja. Itu pun bukan semua area yang jam, hanyalah di kawasan Aziziyah. Okay, kejap lagi kita akan sampai ke kawasan Kudai, iaitu tempat kilang proses air Zam-Zam. Kalau perasan kita dah nampak dah sebenarnya Menara Jam. Menara Jam ni satu Kota Mekah lah boleh nampak. Tengok dekat situ, dekat satu Kota Mekah boleh nampak
Menara Jam. Okay, Kudai ni terbagi pada dua sebelah kiri kita ni adalah pusat Zam-Zam ataupun kilang Zam-Zam lah kita panggil dalam bahasa mudah dia. Semua air Zam-Zam dibawa ke sini dan akan ditransfer. Okay, akan ditransfer ke botol ataupun ke dalam lori ni depan sikit ni kalau bertuah kita boleh tengok lori-lori Zam-Zam yang akan membawa ke Madinah. Tapi tak bertuah aku hari ni tak ada. Banci pun tak tahu jadual dia. Jadual dia orang isi water air Zam-Zam ni. Dan di sebelah kanan ni adalah tempat parking yang terbesar di kawasan Kota Mekah untuk pergi ke Masjidil Haram. Ni parking terbesar dan terdekat lah Kudai. Okay, dan view yang paling cantik sebenarnya. Memang Bancik suka sangat tunjuk pada semua ataupun suka sangat lalu kawasan sini sebabkan cantik bila kita melihat Menara Jam dengan bangunan-bangunan lama, dengan bukit-bukit. Inilah view yang Bancik boleh katakan cantik. Okay, kita akan ke kiri, iaitu hotel pertama yang kita akan pergi adalah Land Premium, insya-Allah. Alamak, pokok ni dah besar lah pula. Kalau pokok ni kecil, memang cantik tau kalau kita nak ambil spot, ambil gambar ke Haram, lepas tu dengan Menara Jam. Okay, kat depan kita adalah Miss Falah. Nanti kita kira berapa jarak di antara Land Premium ni ke Masjidil Haram. InsyaAllah kita akan guna Google Maps lah. Okay, depan ni inilah Land Premium. Ni Land Premium. Banci tak review dalam dulu. InsyaAllah Banci akan review dalam setelah mendapat kebenaran daripada pihak tabung haji. Sekarang ni dalam proses lagi. Okay, inilah Land Premium. Kalau dulu memang ramai lah yang melepak dekat bawah ni apa semua pagi-pagi. Tapi kerana sekarang baru KT berapa rasanya masuk ke Kota Mekah, tak sampai lagi KT, Banci tak silap Banci dalam KT 5 ke 6 baru masuk. Semua yang balance tu masih berada di Madinah. Okay, inilah Hotel Land Premium. Kalau siapa-siapa yang pernah menginap kat sini mesti merindui kepada suasana tangga ni. Kedai-kedai ni Banci tak pasti buka ataupun tidak. Tapi yang paling penting supermarket terlalu hampir untuk kita membeli barang kelengkapan ataupun membeli roti ataupun membeli buah. Semua ada dalam ni. Ini supermarket yang besar, Hijrahmat. Yang biasanya kiri kanan ni semua adalah kawasan menjual abaya ataupun menjual jubah-jubah ataupun cendah hati. Banci tak pasti dia orang buka ke tidak, sebab sekarang pun jam baru 6 pagi. Kerana jemaah masih kurang. Dan kita tengok dah kalau hari wukuf lagi 25 hari, tak silap Banci kurang pada sebulan lah. Tapi beginilah suasana yang masih sunyi di Kota Mekah. Okay, kita tengok Land Premium, antara salah satu yang digunakan oleh Muassasah Tabung Haji pada tahun ini. Tengok makcik-makcik ni sampai beli penyapu nak bersihkan bilik. Assalamualaikum makcik. Saya Banci. Nampaknya wakaf. Wakaf terus saya nanti bila nak balik jangan bawa balik pula. Okey, ni nak masuk YouTube minta kebenaran InsyaAllah saya Banci YouTube Kota Mekah. Jemaah haji baru sampai bila tu? Kita sampai semalam lah. Sampai semalam lah. Semalam okey, alhamdulillah. 2 kali umrah dah? Baru sekali kan. Kaki sakit biar dulu. Kaki sakit biar dulu, tak apa, kita rehat-rehat dulu bukan sekadar ni beli badi dalam YouTube lepas. Okey, insya-Allah. Hari tu dalam Facebook Banci ada beritahu kena bawa gayung. Sebab gayung kat sini memang lain daripada gayung. Gayung kat sini memang lain. Cuma tak tersampailah info tu. InsyaAllah bukan kita boleh sampaikan dekat semua orang kan. Tak, gayung sini dia macam teko sikit. Dia ada muncung, jadi tak selesa lah. Sebab sini nak jimat air. Kita orang Malaysia selalu main curah-curah. Tapi tak apa. Okey semua? Alhamdulillah. Air pancut dah ada. Ni nak untuk basuh baju kan ni. Air panas tak sekarang? Setengah hari. Okey. Air suka macam ni lah. Tak ada lah panas sangat, tak sejuk sangat. Original panas. Original panas.
Apalah, air yang biasa. Kita jangan mandi air panas sangat. Okey. Biasa tak ada dulu lah baru nak tu. Okey, terima kasih Assalamualaikum. Inilah kelengkapan yang baru beli dengan hanger macam-macam Takut baju. Okey, Assalamualaikum. Tapi hanger dekat situ. Biasalah kita kena tambah juga. Sekarang berapa? Okey, bye-bye. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okey, banyak kalau nak bersembang panjang ni. Nanti lain kali lah kita interview. Okey, Maktab ataupun hotel Land Premium ni ditempatkan, saya banci baru tunjuk banner tadi. Tiba-tiba kita berbual lah sikit-sikit. Okey, yang digunakan adalah Maktab 48 dengan 50. Tak, banci nanti kita kalau ada kesempatan kita akan tanyalah berapa banyak maktab pada tahun ini. Dia bukan 50 maktab sebab nombor ni bercampur-campur dengan maktab-maktab Asia Tenggara yang lain dan keseluruhan jemaah haji. Jadi jangan cakap kita Malaysia saja sampai 50 maktab. Okey, kita bergerak ke lokasi kedua. InsyaAllah kita akan pergi ke HQ tabung haji sendiri. Okey, sebelum Banci terlupa, sebenarnya tadi Banci ada janji kan, dia berapa langkah ataupun berapa jaraknya daripada Land Premium ni ke Masjidil Haram. Kalau kita tengok pada Google Map ni, okay, kita tengok pada Google Map, kita akan melalui kawasan Misfalah. Dan dalam jalan kaki, kalau dekat sini ditulis dalam 21 minit. Jangan risau, bukan jauh pun sebenarnya, just sebab kita tidak akan merasa jauh. Sebab Misfalah ni adalah kawasan antara kawasan terbusy di Kota Mekah ataupun kemasukan ke Masjidil Haram. Kalau sesiapa yang selalu duduk akan tahulah, dekat kiri kanan tu kebanyakannya kat situlah kita boleh dapatkan air tebu. Kita boleh dapatkan jualan-jualan murah juga selain kalau kita pergi Pemborong, iaitu Jafariyah. Jafariyah dah tak ada, nanti kita pergi tempat baru, review di next vlog. Dia tak ada, kita takkan terasa 21 minit tu berjalan. Cuma kalau terasa kalau kita dalam keadaan sakit lah. InsyaAllah kalau sakit, kita ada hospital kat sini ataupun klinik yang menguruskan Land Premium ni cukup lengkap. Kita ada klinik, kita ada apa, berikan bantuan dan ikutlah nasihat doktor. Sebab kita dalam tempoh kita nak pergi haji ni, kita utamakan kita nak sampai ke Arafah dulu pada hari wukuf. Jaga kesihatan, jaga tu, jangan kita push sangat kita nak beribadah. Kita tahu kita hanya datang sekali-sekali je ke sini, hanya dalam 40 hari ataupun 50 hari, tetapi kesihatan tu penting untuk hari wukuf, insya-Allah. Kan dah cakap tadi, lupa nak cakap, hanya beritahu masa, tapi dalam lingkungan 1.2 km kalau ikut Google Maps. Kalau diikutkan sebenarnya dekat kawasan Misfalah sahaja sebenarnya, kalau tahun-tahun yang sebelum corona, untuk penginapan haji Malaysia sebenarnya ada 2-3 tempat. Tapi Banci tak bawa kali ni. InsyaAllah kalau jika diberi kesempatan, Banci akan bawa lain kali. Okay, ni kita akan pergi ke HQ tabung haji. Dia agak, kalau jalan kaki sebenarnya kita boleh je terus masuk terowong tu, terus sampai je, ataupun kita lalui ke area Masjidil Haram. Tapi dia kawasan yang berbeza daripada Misfalah. Dia kawasan Al-Janariyah, di kawasan Sa'i lah. Pintu masuk di Masjidil Haram pun berbeza. Kalau di area Misfalah ni, kita akan melalui tengah-tengah di antara Mekah Hotel dan juga Clock Tower. Dekat situlah kita boleh masuk untuk kawasan pergi ke Masjidil Haram. Yang Masjid Kasar Al-Janariyah ataupun Abras Al-Janariyah ni, kita akan melalui Sa'i, area Sa'i, iaitu perkampungan sebelah belakang tu, insya-Allah. Sunyi kan, kalau kita tengok Kota Mekah pagi-pagi ni, padahal hari ni hari bekerja. Kalau Banci rakamkan ni pagi-pagi ni hari Isnin, kita terus upload lah kejap lagi. Okay, kita akan menyusuri kampung-kampung ni. Sebenarnya untuk ke HQ tabung haji, kalau melalui bas, kita tak payah pun lalu kampung-kampung ni. Cuma Banci nak pergi ke tempat parking, kita kena pergi ke ground floor lah. Okay, senang kat situ, kita boleh parking secara percuma. Okay, pada kali ni juga Banci nak bagi tahu kalau siapa-siapa nak memberi sumbangan untuk Banci Live, untuk Banci memberi perkembangan haji terkini, info-info haji terkini pada insya-Allah, boleh hubungi Banci
Ni bukan paksaan, ni saja je lah. Kalau ada manalah tahu ada nak support ataupun memberi bantuan sebersedikit. Okay, kita akan sampai sebentar lagi, seminit 2 je, InsyaAllah. Okay, kita U-turn dekat sini. Kita sebab dia di sebalik bukit dia di sebalik bukit. Kalau siapa-siapa yang pernah duduk dekat sini, pastinya kalau kaum lelaki lah akan jalan saja. Okey, jalan saja mesti tahulah lorong belakang ni. Okey, cantik pula kan rumah kat atas tu. Rumah bangunan yang telah ditinggalkan. Kena pula kalau photoshoot kat atas tu, cantik ke kalau rumah siapa tak tahu. Okey, agak suka jugalah hari ni Bancik nak dapat parking kawasan yang berhampiran. Tak apa, kita naik bukit sikit, kita turun bukit. Nanti bila dah habis shoot, barulah penat sikit sebenarnya nak naik. Sekarang ni tak apa, kita turun jap. Okay, kalau dekat sini kita dah tengok lah, banyak yang memakai beg merah, iaitu jemaah haji Malaysia pada tahun ni. Semua memakai beg merah, InsyaAllah. Untung barbershop ni, sebab Bancik rasa tak banyak barbershop area sini. Jadi jemaah Malaysia pun banyak lah. Tengok, kita dah tengok yang mencukur. Okay, ni kawasan, inilah ibu pejabat HQ utama. Kalau nak berurusan dengan tabung haji, apa-apa urusan lah, tapi jangan risau. Kalau urusan jemaah keluarkan duit apa semua, setiap maktab dia ada kaunter dia. Setiap maktab penginapan, setiap penginapan pun ada dia punya klinik. InsyaAllah. Ada lagi barbershop kat sini punya. Ini kedai kopi. Kedai kopi. Tak apa, nanti lain kali, next time kita akan review penuh Abrah Janariah ni. Nanti InsyaAllah. Tapi kali ini just Bancik nak tunjuk je lah penginapan yang digunakan oleh jemaah haji Malaysia. Okay, kalau kita tengok pun dekat sini dah tertulis Ibu Pejabat Tabung Haji Malaysia. Tahun bila digunakan sebagai ibu pejabat? Kalau mana-mana subscriber ataupun penonton-penonton tahu, bolehlah komen kat bawah tahun bila dah start guna untuk jadi HQ. Sebab memang sejak Bancik berada di sini, memang inilah HQ utama dia. Okay, Bancik pun tak tahu macam mana nak buat Google Map ni. Kita agak-agak je lah. Sebenarnya dekat je sebenarnya. Kalau daripada sini jalan kaki, Bancik interview lah orang sebelah Bancik. Kita jangan kena nama lah. Berapa jarak bang? Dah berapa minit kalau nak pergi ni? Ini daripada sini ke sana sekurang-kurangnya dalam 10 minit kot. Kalau berjalan kaki laju lah. 10 minit lah. 10 minit lah. Kiranya 800 meter lah. 800 meter. Sebab dekat sini sekarang ni, okey, utamanya bestnya duduk dekat Abrah Janariah ni berbanding dengan Land Premium. Kalau Land Premium ni banyak kedai-kedai kiri kanan. Jadi untuk sampai ke Masjidil Haram tu agak tersangkut-sangkut. Walaupun jauh sikit, dia tersangkut-sangkut lah. Okay, kita tengok pun pagi-pagi ni orang pos Malaysia dah sampai. Pos laju yang berkhidmat. Tak apa, nanti kita naik sekali dengan diorang. Daripada rumah diorang, macam mana diorang kerja. InsyaAllah lain kali. Cuma kali ni memang Bancik utamakan untuk 3 penginapan yang digunakan tahun ni lah. Tahun 1443. Aku tak tahu. Jemaah haji sendiri tak tahu. Okey, tapi tak apa. 1443 punya tabung haji pada tahun ni. Ikut Masihi lah. Kalau ikut pada tahun ikut Islam. Kalau ikut Masihi 2022, insya-Allah. Okey, dah nama dia HQ. Mestilah yang paling besar lah. Abrah Janariah ni antara penginapan yang paling besar tabung haji sejak dari dulu. Dikira-kira dia dalam 10,000 jemaah boleh dimuatkan. Itu Bancik tak pasti, tapi itulah orang kata. Orang kata atau Bancik bertanya bila bersembang-sembang, Abrah Janariah ni memang boleh dimuatkan dalam 10,000 jemaah. Besar. Ini nampak je kecil di depan ni, tapi dia memanjang ke belakang. Okey, lagi satu penginapan yang Bancik nak tunjuk yang digunakan oleh Tabung Haji Malaysia pada tahun ni, iaitu Qasar Al Janariah. Dekat je, kita boleh berjalan kaki. Kita nak parking depan-depan hotel tu susah, tapi dia jarang bertembung sebenarnya antara dua jemaah ni, kerana laluan pergi ke Masjidil Haram adalah berbeza. Kalau
jemaah Abrah Janariah akan lalu bawah flyover ni dan sampai ke Masjidil Haram, tapi dia orang akan bertembung di kawasan Masjidil Haram, insya-Allah. Dan untuk pengetahuan semua, sila jemaah berhati-hati jangan lalu depan ni. Jangan sesekali melintas jalan ni sebab terlampau bahaya, kerana kereta laju-laju kat sini dan kita tak ada laluan. Dia divider dia agak tinggi juga. Jom banci bawa lagi satu kawasan ataupun satu tempat lagi penginapan yang digunakan tabung haji Malaysia, insya-Allah. Kita tengok ini adalah bangunan tadi, itu Abrah Janariah. Tadi yang kita tengok tunjuk kawasan depan. Lupa pula banci nak tunjuk tadi, kita banggakan sebabkan salah satu benda yang kita banggakan adalah bendera Malaysia. Tak apa, nanti kita buat closing lah. Okey, tengoklah berapa tingkat. Nak terkira pun tak terkira sebenarnya. Uish. Okey, akhirnya dalam perjalanan tak sampai 5 minit ke 10 minit. 5 minit dah kita kira. Sebab Abrah Janariah kat sana, yang warna coklat ni, dan Kasar Janariah dekat sini. Okey. Kat sini ni Kasar Janariah. Kalau siapa-siapa pernah duduk, memang hotel ni juga digunakan setiap tahun sebelum corona. Cuma tahun ni kalau tak salah banci, kalau sebelum corona lebih pada 10 tempat penginapan yang digunakan oleh Muasasah Tabung Haji Malaysia. Tapi tahun ni hanya guna 3 sahaja. 3 sahaja. Dan kawasan ni saja sebenarnya, kawasan Janariah ni terletak dalam 5 ataupun 6 sebenarnya kalau sebelum corona lah. Okey, banci pun tengoklah, kita tengok macam mana. Okey, banci akan review yang ke dalam. Okey, banci akan review yang ke dalam. InsyaAllah kalau kita diberi kesempatan ataupun diberi kebenaran, satu-satu tempat penginapan ni kita akan review apa yang ada di facilities ni supaya jemaah-jemaah haji yang pernah datang, jemaah-jemaah haji yang pernah datang ke kota Mekah ataupun pernah menunaikan haji, melepaskan kerinduan, dan sesiapa yang tidak pernah datang ke Masjidil Haram ataupun untuk menunaikan haji, mendapat gambaran untuk vlog kali ini. Gambaran gambaran bagaimanakah perjalanan haji dilakukan, insya-Allah. Jangan lupa kongsi-kongsikan vlog banci supaya lebih ramai yang lebih mengetahui ataupun lebih ramai yang dapat melepaskan kerinduan tentang kota Mekah, insya-Allah, terutama dalam bab ibadah haji. Kan dah cakap, Bashir terlupa. Janji banci akan tunaikan sebenarnya. Okey, perjalanan daripada Kasar Janariah ni lebih kurang Abrah Janariah lah untuk ke Masjidil Haram, kira-kira dalam 800 meter ataupun kurang sebenarnya kalau kita dah sampai dataran tu, ataupun flyover utama lah kita fikirkan. Sebab kalau nak dekat musim haji ataupun Ramadan nanti, flyover tu sahaja last. Dia akan banyak kali tutup dekat bawah flyover tu. Okey, dalam 10 minit jugalah kira-kira untuk pergi ke Masjidil Haram. Okey guys, banci rasakan ini sajalah untuk kali ini. Tahun ini tabung haji hanya menggunakan 3 sahaja tempat penginapan, iaitu tadi mula-mula kita pergi Line Premium. Yang kedua kita pergi ke HQ tabung haji sendiri, iaitu Abrah Janariah. Dan kali terakhir kita pergi ke Kasar Janariah. Wih, tempat parking jauh juga. Okey, bye bye. Sehingga kita bertemu di vlog yang akan datang.